Apa khabar? Hari ini saya nak ajar korang cara pakai insulin pen dengan betul. Ini insulin pen warnanya hijau. Yang ini Novo pen. Dia sebenarnya ada dua warna. Satu warna biru, satu warna bersih. Jadi biru itu ialah edition yang lama. Sekarang ialah warna bersih. Jadi tergantunglah sama ada kamu ada Novo pen ataupun Insu pen. Sebab di Sarawak ada fasiliti mereka hanya ada simpan ubat untuk Insu pen. Ada setengah fasiliti, contohnya hospital ataupun klinik kesihatan, mereka ada simpan ubat untuk Novo pen. Manakala di hospital Betong, kita ada simpan dua bangsa ubat untuk Insu pen sama Novo pen. Setiap kali waktu ambil ubat dekat kaunter farmasi, ahli farmasi pasti akan tanya, Encik, mana satu pen insulin yang kamu ada? Jadi kalau kamu tak pasti pen mana satu yang kamu ada dekat rumah, cuba call balik tanya. Ataupun kamu boleh bagi tahu mana satu warna yang kamu ada. Contoh, kalau kamu ambil ubat dekat farmasi, kamu salah bagi jawapan. Contohnya kamu ada Insu pen dekat rumah. Tapi kamu bagi tahu ahli farmasi kamu ada Novo pen dekat rumah. Jadi kami akan bagi ubat Novo pen ini kasih kamu. Tapi ubat itu kamu tidak dapat pakai. Sebab insulin punya ini ubat tidak dapat masuk ke dalam Novo pen. Novo pen punya ubat insulin tidak dapat masuk ke dalam Insu pen. Contoh ini ialah ubat yang masuk ke dalam Novo pen. Kamu cuba tengok, tidak dapat masuk. Langsung, macam mana kamu pasang jarum? Tidak dapat. Ini ialah ubat untuk Insu pen. Kamu tengok. Baru cung kamu dapat masuk. Ya, baru cung. Jadi jangan teka-teki masa bagi tahu farmasi mana satu pen yang kamu ada. Sebab kalau salah bagi, kamu memang tidak dapat masuk. Tengok, tak dapat. Langsung tidak dapat tutup. Tak dapat tutup. Jadi ini sangat penting. Okey, saya pasang balik. Ya, okey. Video ini saya akan tunjukkan kamu cara pakai insulin pen dengan betul. Saya harap video ini dapat membantu terutamanya pesakit yang pertama kali pakai insulin pen sebab masa dekat farmasi, ahli farmasi mungkin ada kekurangan masa untuk menjelaskan ataupun pesakit ada kekurangan masa untuk ingat langkah-langkah yang disampaikan oleh ahli farmasi. Kadang-kadang mereka ada bagi kertas kaunseling macam ini. Kertas kaunseling, cara-cara pakai. Tapi ada yang angka-angka makcik-makcik, ayah-ayah, pakcik-pakcik yang tidak pandai baca. Lepas tu, cucu anak pun tidak ada di rumah. Tak ada orang dapat bantu mereka. Jadi video ini saya harap dapat tolong orang yang perlu tunjuk ajar insulin dengan cara yang betul. Kalau pakai insulin ini dengan betul, gula kamu akan dikawal. Saya harap video ini dapat tolong kamu pakai insulin pen dengan betul sebab kalau kamu tidak pakai insulin pen dengan betul, kandungan gula kamu sangat tinggi yang akan menyebabkan hyperglycemia. Asyik rasa meminum air. Lepas tu asyik nak pergi tandas kencing. Asyik rasa kelaparan sebab kandungan gula sangat tinggi. Kalau kamu salah cucuk, contohlah doktor suruh kamu cucuk 6 unit, kamu tersilap cucuk 10, overshoot, dan kamu akan mengalami kemungkinan akan mengalami hypoglycemia. Hypoglycemia contohnya masuk kandungan gula, bacaan gula itu dalam saluran darah sangat rendah. Jadi kamu akan mengalami simptom contoh gigil macam ini, lemah, macam mau luput. Lepas tu kelaparan, jantung berdebar laju. Itu semuanya simptom hypo. Kalau kamu ada mengalami simptom hypo, cepat-cepat minum air manis ataupun makan gula batu. Jadi ahli farmasi akan sentiasa nasihat pesakit yang ada pakai insulin ini, simpan sikit gula di dalam beg kamu. In case kamu mengalami hypo. Tanpa membajakan masa, saya akan teruskan terang cara pakai insulin pen ini dengan betul.
Hari ni saya tunjuk cara pakai Novopen lah. Sebab Novopen sama Insupen, cara pakainya sebenarnya sama sahaja. Cuma warna dia tak sama saja. Lepas tu ubat dia macam Insupen punya ubat tak boleh masuk ke dalam Novopen. Novopen punya insulin tidak dapat masuk ke dalam Insupen. Itu saja perbezaan. Ini penutup insulin pen. Kamu buka. Lepas tu buka ini. Sebab ini kamu kena simpan insulin. Pusing saja. Kalau ini terkeluar, tolak masuk sahaja. Lepas tu, pasangkan insulin ke dalam cartridge. Pasang balik, Kamu kena pusing sampai terdengar suara krik. Cuba dengar, Kalau sudah ada suara krik, maksudnya ini sudah diketakkan. Langkah seterusnya, letak insulin ini di atas tapak tangan kamu. Lepas tu, guling 10 kali. Ulang alik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa mau guling dia? Sebab biasanya insulin yang baru ini kami akan letak di dalam peti sejuk dalam suhu 2 hingga 8 degree Celsius. Lepas tu, kalau ini sudah habis kan, kamu akan ambil baru punya dari peti sejuk. Kamu ambil dari peti sejuk. Lepas tu kamu pasang. Sekarang kamu mau cucuk. Kita kena pakai suhu tapak tangan kita sini untuk warm up the insulin. Kalau tak, nanti kamu cucuk, dia akan rasa sejuk. Lepas tu mungkin akan menyebabkan kamu rasa kesakitan. Sebab itulah kita kena guling 10 kali. Guling sini, jangan guling sini. Jangan guling sini. Tidak guna kalau kamu guling dekat pen. Kita kena guling dekat sini. 10 kali, sudah guling, kita kena shake. Macam mana shake? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali. Kenapa mau shake? Sebab ada sesetengah insulin, dia ada 2 kandungan dalam insulin itu. Jadi kita kena mix dia. Kena larutkan 2 ubat itu. Kalau tidak, kamu akan nampak 2 layer. Transparent sama cloudy. Jadi kita kena shake dia. Kena campur ubat itu sama-sama. 10 kali. Kalau kamu sudah shake 10 kali, langkah seterusnya pasang jarum. Jarum kamu boleh buka. Lepas tu kamu boleh cucuk lurus, kamu pusing. Pusing saja sampai dia ketak. Biasanya jarum ini kena beli sendiri di kedai farmasi. Hospital dan klinik kesihatan tidak akan bagi. Lepas tu sudah kamu pasang, kamu buka. Pastikan dia ketak, jangan ada macam longgar-longgar. Lepas tu kamu buka perlahan-lahan. Okey, sekarang macam ini. Dapat nampak? Ini jarum. Ini jarum 4 mm, dia lebih pendek. Kalau kamu lebih macam berisi, kamu boleh cucuk 5 mm. Kalau kamu lebih banyak isi, kamu boleh cucuk 6 mm. Dia lagi panjang jarum. Selepas pasang jarum, sebelum pakai, sebelum cucuk, kamu kena testing dulu. Kenapa kena testing? Sebab kena memastikan ubat itu akan keluar. Cuba bayangkan, kalau kamu cucuk 10 unit, tapi masa kamu cucuk, tidak ada ubat dekat keluar. Maksudnya, hari ini kamu tidak ada cucuk insulin. Jadi ini sangat penting. Sebab banyak orang, mereka tidak testing, terlupa testing. Jadi masa mereka cucuk, ubat tidak keluar sebenarnya. Lepas tu gula pergi cek, asid sangat tinggi. Itulah pun satu punca kenapa gula kamu tidak terkawal. Jadi testing macam mana? Senang saja. Kamu tolak ini, lepas tu kamu pusing. 2, 1, 2. Boleh nampak? 2. Lepas tu kamu boleh pusing. Menghadap ke arah dinding. Jangan menghadap sendiri macam ini ataupun ke orang lain macam ini. Kamu tekan. Tengok ada ubat keluar ke? Tadi saya testing, tidak ada ubat keluar. Saya testing lagi. Kena testing sampai ubat keluar. Kamu tengok, masih tidak keluar ubat. Saya testing lagi. Tak ada testing. Kadang-kadang, sebab ubat kamu sudah dipakai. Ubat kamu sudah dipakai separuh. Lepas tu, dadi itu yang pusher dia kan tidak keluar. Jadi pusher dia tidak keluar. Masa kamu testing 2 unit, dia tidak akan keluar. Sebab dia tidak akan push ubat itu keluar. Sebab itulah kita kena testing setiap kali.
Testing. Asyik testing sampai ubat keluar. Oh, sudah keluar. Ada nampak ubat sudah keluar? Maksudnya nanti kalau kamu cucuk, dia ada ubat keluar. Macam tadi, saya testing, dia tidak keluar ubat. Jadi nanti kamu cucuk 6 unit, dia mungkin pun tidak keluar. Sebab itulah kita kena testing 2 unit setiap kali sebelum cucuk. Nampak ubat keluar? Dah ada nampak kan? Okey. Kalau kamu sudah testing, sudah pasti ada ubat keluar, sekarang kamu boleh pusing ke unit yang doktor suruh. Contoh doktor suruh kamu cucuk 6 unit kan, kamu pusing ke 6. Pusing saya pusing dulu. Okey, boleh nampak? Pusing ke arah 6. Sekarang kena standby untuk cucuk ke dalam perut kamu. Biasanya insulin ini boleh cucuk di lengan tangan, tapi biasanya ini kalau ada orang tolong, kalau tak ada orang tolong, tidak kalahkan cucuk sini. Lepas tu kalau kamu cucuk sendiri, cucuk dekat perut sini. Yang untuk pregnant mami, boleh cucuk dekat paha lah. Paha sini. Okey. Sekarang saya akan tunjuk kamu cara cucuk dekat perut lah, lagi senang. Ini perut kamu. Tidak buncit lah macam ini. Perut saja. Contoh. Perut kamu. Kamu kena bagi kamu punya perut kepada kanan sama kiri. Kiri sama kanan. Lepas tu, kamu kena bagilah. 1, 2, 3, 4. 4 baris. Kenapa kena bagi kanan kiri? Sebab kamu kena tukar-tukar tempat kamu cucuk. Jangan cucuk di tempat yang sama sahaja pada setiap hari. Sebab kalau kamu cucuk sini setiap hari, mungkin kulit sini dia akan jadi keras macam batu. Jadi kami tak galakkan kamu cucuk di tempat yang sama setiap hari. Tukar-tukar tempat. Pusing. Sini habis cucuk, pergi kanan. Kanan habis cucuk, pergi kiri. Macam mana pusing? Saya ada kertas satu macam ini. Ini kamu boleh letak dekat tali pusat kamu lah. Tali pusat. Lepas tu, hari ini kamu cucuk sini, besok kamu cucuk sini. Dia kena jarak 2 jari. Tali pusat. Contoh ini pusat kamu. Ini pusat kamu. Kamu 2 jari ke atas, kamu boleh cucuk sini. Hari ini cucuk sini. Besok kamu boleh 2 jari cucuk tepi. Satu baris ini habis, turun baris seterusnya. Boleh cucuk 2-3 baris. Selepas sudah habis cucuk di kiri, tukar pusing ke kanan. Kena tukar-tukar tempat. Kenapa kena tukar-tukar tempat? Sebab aku kulit jadi keras. Sekarang saya tunjuk contoh untuk cucuk Ini tali pusat. Jangan cucuk dekat tali pusat. Kalau kamu sini pernah operation, ada jahitan, ada scar, jangan cucuk di sana. Cucuk tempat yang lain. Contoh saya cucuk sini lah, atas tali pusat dulu. Saya cucuk sini. Macam mana kamu cucuk? Masa kamu cucuk, kamu kena duduk tegak ataupun berdiri pun boleh. Kamu kena cucuk lurus. Peng ini kena ambil lurus jangan ambil sengit. Macam ini tak boleh, nanti jarum bengkok. Macam 75 degree Celsius tak boleh, kena 90. Kena lurus Sekarang ini 6 ini 6. Kena lurus, okey, perlahan-lahan. Jangan cucuk sakit. Kamu cucuk perlahan-lahan. Macam mana cucuk perlahan-lahan? Slow kamu cucuk. Lurus saja kamu cucuk. Lurus Lepas tu kamu ingat tekan sini. Sekejap saya tunjuk kamu. Ingat tekan sini. Tekan sampai krik. Tekan. Tak klik sudah jadi kosong. Lepas tu kamu jangan tarik keluar dulu. Kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10, bagi ubat itu masuk ke dalam perut kamu. Baru kamu tarik keluar perlahan-lahan. Kamu tengok jarum? Tidak bengkok. Okey? Jadi ini teknik sangat penting. Kalau kamu ada air mengalir keluar ataupun berdarah, kamu ambil tisu yang kering, lap sahaja dengan perlahan-lahan. Okay? Jangan pergi kosok-kosok dia. Takut dia nanti jadi leban. Selepas kamu sudah cucuk, pasang palet jarum. Lepas tu, tanggalkan jarum. Jangan letak jarum di dalam peng ini. Jangan letak jarum di dalam peng. Lepas tu tutup macam ini. Kenapa tidak boleh cucuk jarum? Buat macam ini. Kenapa tidak boleh buat macam ini? Saya tunjuk macam mana. Banyak pesakit mereka suka buat macam ini. Simpan dalam beg. Jangan. Sebab habis cucuk, dia akan seal balik. Jadi angin tidak akan masuk. Insulin ini tidak akan mengalir keluar.
Kalau kamu cucuk dekat sana, mungkin angin akan masuk. Jadi doktor suruh kamu cucuk 6 unit. Betulkah kamu itu masuk 6 unit itu adalah insulin? Mungkin insulin cuma 3 unit. Yang 3 unit itu angin. So, sebab itulah kamu punya kencing manis tidak terkawal. Sudah habis cucuk, kamu tutup balik sahaja penutup. Ini, insulin ini tidak payah kamu kasih keluarkan masuk peti sejuk. Kalau kamu sudah pasang teramping, biarkan teramping sahaja. Dia boleh tahan di suhu bilik selama 28 hari. Kalau yang baru, macam ini, kamu kena simpan di dalam peti sejuk. Mana peti sejuk? Peti sejuk yang simpan sayur, yang simpan barang-barang makan punya, yang simpan sayur. Kalau yang ini, yang baru ambil dari farmasi, kamu kena simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang mana? Peti sejuk yang simpan sayur itu, yang dekat talang. Jangan simpan dekat pintu, sebab kalau kamu simpan dekat pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu, buka pintu, peti sejuk. Suhu bilik sama suhu peti sejuk, dia akan menyebabkan kerosakan insulin. Kalau insulin rosak, kamu cucuk talang, kencing manis kamu tidak akan dikawal. Itu pun sangat penting. Kamu boleh simpan satu kontainer ubat, letak insulin, masuk insulin kamu ke dalam kontainer itu. Lepas tu simpan talang sikit. Jangan simpan tempat yang beku, tempat yang kamu beku ayam, ikan itu. Jangan. Simpan di tempat yang kamu simpan sayur buah-buahan. Baru dia selamat dekat talang. Jangan simpan dekat pintu. Faham? Yang jarum ini, kami galakkan kamu pakai satu kali, lepas tu buang. Single use sahaja untuk mengelakkan jangkitan kuman ataupun nanti jarum akan tumpul dan lain-lain. Tapi banyak pesakit mereka tidak mampu beli jarum ini. Contohnya dia satu hari dia mau cucuk 2 kali. Kalau 1 kali pakai, buang. Dia 1 hari kepada RM2. 1 hari, 1 bulan dia mau pakai RM60. Dia tidak dapat effort, tidak dapat tanggung. Jadi mereka akan tanya, bolehkah saya pakai ulang jarum ini? Boleh. Tapi atas resiko tanggung sendiri. Sebab ini kami hanya galak kamu single use lah. Kalau kamu mau ulang, boleh. Tapi jangan melebihi 4 kali. Maksudnya kalau kamu pakai cucuk 1 kali sehari, 4 hari pakai, kamu kena tukar jarum. Jangan pakai 1 jarum untuk 1 bulan. Jangan, sangat bahaya. Kalau kamu pakai jarum ini, asyik pakai jarum ini tidak tukar-tukar, mungkin ini jarum dia akan jadi tumpuh. Lepas tu kamu cucuk, kamu akan rasa sakit. Jadi, jangan lebihi 4 kali ya. Habis pakai jarum ini, kalau kamu mau buang, jangan terus buang ke dalam tong sampah. Piu, pum. Jangan. Letak jarum ini di mineral botol yang besar. Yang biasa kita minum itu mineral botol yang kosong. Kamu boleh kumpul dalam. Sudah habis pakai, masuk dalam. Sudah habis pakai, masuk dalam. Sudah penuh botol mineral itu, baru kamu buang sekali. Sebab kalau kamu buang terus ke dalam tong sampah, mungkin ahli keluarga kamu yang kutik sampah, yang ikat sampah itu takut nanti dia terkena jarum ini. Nanti akan menyebabkan jangkitan kuman. So ini kena elakkan jangkitan kuman ini. Jadi untuk keselamatan, buang ke dalam botol mineral yang besar. Jadi untuk keselamatan, kami galakkan kamu buang ke dalam botol mineral yang besar. Faham ke sharing saya hari ini? Kalau kamu ada apa-apa yang tidak faham pasal insulin, pasal ubat, kamu boleh komen sahaja di komen box. Saya akan jawab soalan kamu. Setakat ini sahajalah sharing saya tentang cara pakai insulin pen. Saya harap korang boleh pakai insulin pen ini dengan baik-baiklah. Sayangi ubat kamu. Sebab ini rezeki kamu. Dapat ubat masih boleh kontrol kencing manis kan. Nasihat yang telas, kena jaga-jaga makanan lah. Jangan asyik makan makanan yang manis sebab ia akan menyebabkan kamu menghadapi kencing manis. Lepas tu kalau kencing manis, kena makan ubat. Kalau ubat tidak terkawal, akhirnya kena cucuk insulin. Jadi sayangilah ubat kamu. Itu saja sharing saya pada hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe channel saya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.